Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan bawakan tajuk iaitu masih lagi graf fungsi kuadratik tetapi soalan SPM yang berkaitan dengannya. Okey, saya nak tunjukkan di sini ada dua soalan iaitu soalan SPM 2011 dan 2012. Okey, untuk soalan 2011, okey. Di sini lakarkan graf y sama dengan negatif 3 sin 3/2 x, di mana x-nya diberi syaratnya daripada 0 sehingga 2 pi. Okey. Jadi sebelum kita nak lukiskan grafnya, kita tengok dulu dekat sini ialah graf apa? Iaitu graf sin. Graf sin yang asas ialah bagaimana graf sin yang asas? Graf sin basicnya kita kena tahu iaitu ini. Okey, yang ujung sini ialah 2 pi, ini pi. Okey, ini graf sin yang asas. Tetapi dekat sini kita tengok negatif. Okey, negatif sin. Jadi bila negatif sin, grafnya akan songsang real yang ada ni. Kalau ini ke atas, jadi yang graf negatif sin ialah ke bawah naik ke atas. Okey, kita lukiskan dulu. Dia ke bawah. Okey, kemudian naik ke atas. Macam tu. Okey, kedudukannya sama. Dekat sini ialah 2 pi dan di sini ialah pi. Sama. Kenapa saya guna pi? Sebab di sini ialah dalam sebutan pi. Okey. Yang ini negatif 3. Okey, yang 3 ini ialah menentukan dia punya maksimum minimum. Okey, maksimumnya dekat sini ialah 3, yang bawahnya ialah negatif 3. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini lagi. Okey, dekat sini diberi 3/2 pi. Okey. Sebelum ni kalau kita jumpa y sama dengan sin 3/2x dan sin 2x. Katalah sin 2x. Jadi kalau sin 2x bermaksud, kita kata dulu ini 2 ini bermaksud 2 kali kitaran. Kita akan lukis 1, kemudian lukis lagi sekali 2 kali kitaran. Okey, bagaimana yang ini? 3/2. 3/2 ialah bermaksud 1.5. Okey. 1.5 kitaran. Jadi 1.5 bermaksud 1/2. Jadi ini dah 1. Jadi kita lukis separuh lagi. Okey, jadi kita sambung lagi graf kita ini ke bawah, naik ke atas. Kalau lengkapnya kalau 2x 1 2. Tetapi oleh kerana ini 1/2 saja, jadi 1 separuh saja sampai sini. Okey, jadi kalau di sini x pula pi, 2 pi, jadi di sini ialah 3 pi. Okey. Kemudian okey, lagi nak tentukan dia punya ni kedudukan ini. Okey, 3/2 ini. Jadi sekarang ini macam mana saya nak tentukan ini? Ni dan ini ialah 3. Okey, 3/2 sudut ini kita bahagikan dengan 3/2. Okey, sudut ini 3 pi. 3 pi bila bahagi dengan 3, kita kena bahagikan dengan dia ni. Bahagi dengan 3/2 adalah sama dengan 3 pi darab 2/3. Balikkan. Jadi ini potong, jadi ini dapatlah 2 pi. Jadi di sini okey, itu untuk 3 pi dia jadi 2 pi ya. Okey, kemudian kalau 2 pi bila kita nak tukar dia, kita bahagikan dengan ini, bahagi 3/2 pun adalah sama dengan 2 pi darab 2/3. Jadi ini adalah bersamaan dengan 2 kali 2, 4 pi/3. Okey, yang dah yang akhir ini pi. Kalau pi pula, pi kita buat darab terus saja. Saya tunjuk ini darab terus dengan 2/3. Terbalikkan, kita akan dapat 2 pi/3. Jadi, sudut dekat sini sekarang, okey, kalau untuk graf sin 3/2x, jadi pi dekat sini dia dah jadi, kalau pi dia dah jadi 2 pi/3. Okey, saya tukar dekat sini 2 pi/3. Okey, yang untuk 2 pi dia dah jadi 4 pi/3. 4 pi/3. Dan yang untuk 3 pi dia dah jadi, ini tadi dah potong tinggal 2 pi. Jadi ini dia jadi 2 pi. Okey, jadi sekarang graf kita untuk A dah lengkap. Okey, jadi yang ini ialah dia punya x lah, x. Okey, soalan B-nya, ini soalan A. Soalan B. Soalan B ialah, okey, diberi ini pi per x
tambah 3 sin 3/2x sama dengan kosong. Okey. Jadi, kita tengok yang ada dekat sini. Kita cuba samakan. Selalunya dia sangat berkaitan dengan apa yang ada pada soalan A. Soalan A. Jadi, di sini ada yang sama. 3 sin 3/2x. 3 sin 3/2x. Jadi, yang ada negatif ini kita pindahkan ke sini. Negatif ni pindah ke sini. Jadi, dia akan jadi yang ini. Yang ini. Okey. Saya tulis. Ini tulislah sebagai pi per x. 3 sin 3/2x. Yang ini adalah sama dengan negatif y. Sebab negatif ni kita pindahkan dah ke sini. Jadi dia bersamaan dengan negatif y. Sama dengan kosong. Okey. Daripada sini kita boleh tulis persamaannya ialah y sama dengan pi per x. Okey. Pi per x. Macam mana grafnya? Kita gantikan. Grafnya ialah kita gantikan x-nya dekat sini. Maka kita pilihlah, katalah bila x-nya kosong. Okey, kita tulis bila x-nya sama dengan kosong. Gantikan kosong kat sini. Kita akan dapat y-nya ialah pi per kosong ialah tidak tertakrif ya, ataupun infinity. Okey, bila x-nya sama dengan pi. Jadi y-nya ialah sama dengan pi per pi ialah 1. Okey, seterusnya kita ambil yang ada di sini. X sama dengan 2 pi. Bila X sama dengan 2 pi, maka Y-nya ialah sama dengan pi bahagi dengan 2 pi. Pi bahagi dengan 2 pi ialah setengah. Iaitu 0.5. Okey, sekarang kita tandakan dalam graf kita. Bila X-nya pi, bila X-nya 2 pi, dia setengah. Okey, sini katalah 1, 2, 3. Okey, setengah itu sikit sajalah bila dia 2 pi setengah. 2 pi setengah kat sini. Okey, kemudian bila x-nya pi, y-nya 1. Ya, pi di mana? Kalau sini 2 pi, kita bahagikan 2. Okey, setengah pi dekat sini lah. Bila pi 1. Okey, 1. Okey, kat sini. Okey, yang ini infinity. Bila x-nya kosong, bila x-nya pada ketikanya kosong, dia y-nya infinity. Maksudnya dia tidak akan menyentuh paksi y. Okey. Jadi, ini sebenarnya adalah merupakan graf salingan. Kalau yang dalam maths ya, yang belajar maths dah tahu ini ialah graf salingan. Okey, yang graf dibentuk macam ni tu. Macam tu tu. Okey, jadi dekat sini, dia melalui ini dan ini tidak menyentuh. Jadi kita boleh lukis dia macam ni. Ini, okey, macam tu. Allah. Naik ke atas. Tidak menyentuh. Okey, jadi kita dapati dekat sini soalannya ialah pada paksi yang sama lakarkan graf yang sesuai. Okey. Jadi yang sesuai dia tak macam ayat dekat sini. Lakarkan graf garis lurus. Okey, garis lurus tentu garis lurus. Jadi ini graf yang sesuai. Jadi graf yang sesuainya ialah satu graf yang melengkung macam ni dan cari bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian tu maksudnya kita nak cari ada berapa titik persilangan di antara yang hitam dengan yang pink. Okey, ada 2 titik persilangan. Ni 1, sini 1. Jadi bilangan penyelesaian ialah 2. 2. Okey. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua, soalan SPM tahun 2012, iaitu grafnya ialah y sama dengan cos 2x tambah 1. Dan diberi hadnya sama macam ni tadi juga. Daripada 0 sehingga 2 pi. Okey. Jadi di sini saya dah lukiskan. Kenapa yang ini saya lukis pakai pensel ya? Sebab apa? Sebab paksi kita akan berubah bila mana dekat ujung dia ada tambah 1. Dia berbeza dengan ini tadi. Dekat sini ada tanda negatif merujukkan grafnya terbalik daripada graf yang asal. Kemudian 3 dekat sini merujuk kepada tinggi amplitude ini, 3 dengan negatif 3. Okey, bila dekat sini, bila ada tambah 1 atau tolak 1, jadi kita akan buatkan grafnya ialah, okey ya, dekat sini cos 2x. Jadi graf asal cos ialah, saya harap awak masih ingat, graf asal untuk cos begini. Okey, ini turun ke sana, graf asalnya ialah daripada atas, turun ke bawah, naik ke atas. Okey, ini graf cos. Okey, jadi kita nak lukis itu ialah daripada atas, okey, atas, turun ke bawah, naik ke atas semula. Okey, ini graf cos yang asal. Kemudian dekat sini dia sebut 2x.
macam ni tadi. 3/2x. 3/2 ialah 1.5. 1.5 maksudnya 1/2 kitaran. 1 kemudian ada setengah lagi. Jadi di sini bila 2x bermaksud 1 kitaran. Kemudian kita lukis benda yang sama sekali lagi. Okey, jadi yang ini saya sambung. Okey, turun ke bawah, naik ke atas. Okay, jadi maksudnya ini barulah 2 kitaran. Ya. Jadi ini tak cukup panjang, saya panjangkan lagi. Okey, jadi dah lengkap. Kalau yang sepatutnya ialah di sini, ini grafnya ini sampai sini, yang ini ialah yang asal. Kalau graf yang asal ialah di sini ialah 2 pi. Di sini tengah-tengah ini ialah pi. Okey. Jadi di sini 3 pi. Yang hujung sekali sini akan jadi 4 pi. Okey. Bila cos 2x 2. Ada 2 dekat situ, 2 dekat sini. Yang ini kita bahagi dengan 2. Kalau yang ini tadi kita bahagi dengan 3/2. Okey, yang ini pula kita bahagi dengan 2. Jadi 4 pi ini bahagi 2, bahagi 2. Semua kita kena bahagi 2. Okey, jadi yang hujung sekali itu dia jadi ini 4 pi bahagi 2, yang di sini akan jadi 2 pi. Okey, ini akan jadi 3/2 pi sama. Ini akan jadi, ni potong dengan ni akan jadi pi. Ini jadi pi per 2. Okey, jadi sudutnya dah lengkap di situ. Kemudian kita tengok dekat atas dengan bawahnya. Dekat sini tak ada apa-apa depan dia, bermaksud 1. Jadi 1 jadi di sini 1. Jadi yang bawahnya ini pun negatif 1 lah. Okey, ini tadi 3, ini 3, negatif 3. Okey, jadi tak ada apa-apa 1. Okey, kemudian apa maksud tambah 1 dekat hujung ni? Jadi yang di sini kalau 1 kita tambahkan dengan 1, dia akan jadi, okey, saya tukar warna kat sini. Okey, ini 1 tambah 1, sini akan jadi 2. Yang ini pula negatif 1 tambah 1 akan jadi kosong. Jadi asal yang kosong, kalau asal yang kosong di sini, okey, di sini ialah kosong, paksi X kan kosong, tapi sekarang paksinya dah berubah ke bawah. Jadi paksi itu dah berubah ke bawah, jadi kita buat paksi yang baru. Yang kosong ni kita ambil pembaris, kita buat betul-betul lurus. Macam tu. Jadi paksinya dah berubah ke sini. Jadi paksi yang atas ni tak pakai lagi. Jadi sudut ini pun kita turunkan ke bawah. Jadi sini akan jadi 2 pi, sini akan jadi pi. Sini pi per 2, ini 3 pi per 2. Jadi paksi yang lama ni kita padam. Okey. Paksinya berubah sini. Nanti yang ini pun padam lah ni. Okey. Okey, kemudian kita nak dah lengkap dah kita punya lakaran graf. Ini dia lakaran grafnya dengan paksinya dah berubah ke bawah. Okey, pada paksi yang sama lakarkan garis lurus untuk mencari bilangan penyelesaian bagi ini. Okey, di sini 2 per secant cos 2x. Secant cos 2 ialah bersamaan dengan 1 per cos cos 2x. Yang tambah 1 ni saya pindahkan ke sini jadi tolak 1. Okey. Untuk yang ini 2 bahagi 1 per cos, saya tukar yang ini bahagi ini jadi darab. Bila ini jadi darab dia akan jadi 2. Ini kita terbalikkanlah bila jadi darab. Cos kuasa 2x per 1. Bila jadi darab dia akan terbalik. Cos kuasa 2x per 1. Jadi per 1 saya tak tulis. Jadi dekat sini tolak 1 sama dengan x per 4 pi. Okey, merujuk kepada senarai rumus yang diberi masa peperiksaan. Okey, yang ini. 2 cos kuasa 2a tolak 1 adalah sama dengan cos 2a. Jadi yang ini tadi kita dapat 2 cos kuasa 2x tolak 1 adalah sama dengan cos 2x. Okey, cos 2x. Yang ini. Bersamaan dengan cos 2x. Jadi kita tulis di sini cos 2x. Cos 2x ini yang ini kita tukar pada cos 2x, dan cos 2x ini kalau kita tengok di atas ini cos 2x adalah bersamaan dengan 1 ni pindah ke sini, dia akan jadi y tolak 1. Jadi cos 2x adalah sama dengan y tolak 1 adalah sama dengan x per 4 pi. Jadi y adalah sama dengan x per 4 pi tambah 1. Okey. Jadi di sini kita akan masukkan
Katalah dekat sini bila X-nya, okay, kita gantikan kat sini. Bila X sama dengan 0, 0 bahagi dengan 4 pi ialah 0. 0 tambah 1, maka Y sama dengan 1. Okay. Kemudian bila X sama dengan 2 pi, bila X sama dengan 2 pi, maka Y sama dengan sini 2 pi. 2 pi bahagi dengan 4 pi ialah berapa? Setengah. 2 pi bahagi dengan, ni saya gantikan kat sini, 2 pi bahagi dengan 4 pi tambah 1. Jadi kita dapat sini potong dengan ni, 2 bagi 4 ialah 0.5, tambah 1 ialah 1.5. Jadi cukuplah dapatkan dua titik ni sebab dia garis lurus. Okey, bila X kosong, Y 1. Bila X kosong, Y-nya 1. Okey, tanda. Okey. Kemudian, bila X-nya 0, Y 1, bila X-nya 2 pi kat sini, Y-nya 1.5. Okey, jadi 1.5 naik ke atas ni 2 pi ya. Bila 2 pi, dia Y-nya 1.5. 2 pi 1.5 kat sini. Okey, kemudian grafnya ialah, okay, kita buat dengan warna lain. Grafnya ialah daripada 1 kepada 1.5. Naik sikit je lah. Jadi graf dia begini. Guna pembaris ya. Saya tak guna pembaris ni. Jadi kita tengok garis lurus yang kita lukis dengan lengkungan ini ada berapa titik persilangan. Sebab kita nak mencari bilangan penyelesaian. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan penyelesaian ialah 4. Okey, dia bergantung berdasarkan kepada berapa titik persilangan antara dua graf yang kita lukis. Itu saja. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan dan subscribe.